indah puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Pohon jambu, pohon mengkudu, dipotong dahan, dibuat ampayan. Ramadan berlalu, terasa rindu. Syawal diraih, penuh kesyukuran. Barangkali ramai masih berada di kampung halaman meraikan Aidilfitri bersama atuk dan nenek serta emak dan ayah. Jangan mengeluh sekiranya sepanjang raya ini andalah yang sentiasa berada di dapur. Yalah, masak ni dari pagi sampai ke malam tak habis-habis. Belum kering senduk di tangan, tamu pula datang berganti. Anak kecil dan remaja pula jangan merungut tidur berbaris di ruang tamu. Berkipas sahaja pun tidak mengapa kerana itu semua akan menjadi memori indah apabila semuanya telah pergi. Jangan sampai atuk dan nenek berkecil hati kerana anak dan cucu berkumpul tidur di hotel berhawa dingin. Bersyukurlah kerana kita masih mempunyai keluarga dan saudara mara, tumpuan untuk pulang di hari raya, tempat mengadu dan bermanja. Kami di Nona pun sibuk juga hari ini menantikan kunjungan tetamu istimewa yang bakal memeriahkan sambutan rumah terbuka Nona. Pastikan anda terus setia bersama kami jika nak tahu siapakah yang bakal muncul seketika nanti. Menarik di Nona minggu ini. Membuatkan saya terasa hati ialah bila ada golongan buat apa hantar kad raya, membazirkan kertas. Sangat rare lah. Satu keunikan yang tak dapat kita nak gambarkan. My old friend from before. We are both old but we don't look old, kan? Betul tak? Mostly lukisan. Kadang-kadang ada yang sama, ada yang hidung bengok. Setiap keluarga, kerabat ke tidak, ada cara dia sendiri. Dan saya bangga untuk mengatakan sampai bila-bila hati saya senantiasa bersama dengan Nona dan TV3. Yang biasa kami masak iaitu sambal kulit lembu, rendang daging ataupun rendang ayam. Bila bercakap soal rumah terbuka ni kan, sebenarnya selain sibuk menghias rumah dan memasak pelbagai juadah enak untuk tetamu, tuan rumah juga perlulah segak dan bergaya di hari istimewa begini. Bagi pempengaruh Akmadin, setiap kali tibanya Lebaran, dia lebih teruja untuk menghasilkan baju raya menggunakan rekaannya sendiri daripada membeli koleksi busana sedia ada. Sesuai dengan sambutan tema kali ini, Raya Macam Dulu-Dulu, Akmal bakal berkongsi proses pembuatan baju panjang yang suatu ketika dahulu sering digayakan oleh wanita Melayu pada awal tahun 1900. Assalamualaikum. Tetamu dah sampai. Saksikan bingkisannya dahulu dalam Lensa Gaya. Ya, jemput masuk. Sering berkongsi mengenai rekaan busananya di laman media sosial, gadis berusia 22 tahun ini mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang jahitan. Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Akmal berada di Jalan Tar KL. Akmal nak cari material untuk buat baju panjang. Okey, baju panjang ni digunakan sekitar 1930. 1930. Okey, kalau dapat kita cari kain kotak-kotak. Hari ni pun cun juga kan? Jom. Kain. Akmal rasa macam nak go with colour purple. So Akmal rasa nak yang ni kot. Okey, yang ni sebab dia punya corak jalur-jalur. Nampak tak? Warna dia naik macam tu. Dengan corak dia, love. Okey, jom. Akmal ada buat beberapa research tentang baju tradisional. Dan baju panjang ni menangkap perhatian Akmal. Jadi Akmal pilih baju panjang sebagai baju raya. Dia ada manisnya tersendiri, ada sopannya tersendiri, lebih berbudaya Melayu. Jadi Akmal tak nak anak-anak muda sekarang lupa akan kita punya zaman-zaman tok nenek kita yang dulu. Nampak tak warna dia naik? Yang ni Akmal akan jadikan sebagai kain dan ini Akmal akan jadikan sebagai baju dia. So, dah boleh nampak tak?
Material kapas yang selesa menjadi fabrik pilihan Akmal untuk baju rayanya tahun ini. Sekarang ni Akmal dah dapat kain kotak-kotak dan jalur-jalur yang Akmal nak cari. Sekarang ni jom kita pergi butik, kita buat bajunya pula. Mari kita. Bagi Akmal, lakaran rekaan adalah antara elemen penting untuk memastikan proses penghasilan busana lebih lancar dan memuaskan hati. Sekarang ni kita akan mulakan dengan potong baju dahulu. Untuk baju panjang ni, dia sebenarnya adalah gabungan kebaya dan juga baju kurung. Sebab seperti yang kita tengok, depan dia terbelah macam baju kebaya, tepi dia ada kekek macam baju kurung tradisional. Okey. Sekarang ni Akmal dah potong collar untuk bahagian hadapan. Bahagian hadapan dan belakang sama, tak ada beza. Yang membezakan dia hanyalah pisah dan collar. Macam ni. Okey, kenapa kita ada lapel dekat baju panjang ni? Untuk silangkan dia. Nampak tak? Untuk senang kita silangkan dia bila kita pakai nanti. Dia tambah kembang dekat baju kita. Nampak tak? Macam tu. Okey, baju panjang ni dipakai pada tahun 1930, dipakai oleh wanita di Nusantara dan Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Okey, sekarang ni kita mula dengan jahit tepi dulu. Akmal pilih warna purple, warna ungu, di-matchingkan dengan warna kuning sebab zaman-zaman dulu kalau kita tengok memang semua menggunakan warna-warna yang striking dan juga warna yang kontra. Dia kontra tapi masih di dalam colour wheel lagi. Macam tu. Jadi kita boleh tengok ada kuning-kuning sikit dekat baju ni. Jadi matching lah kalau kita kenakan dengan kain kuning juga. Lepas overlock, sekarang proses cantum semua bahagian pula. Okey, sekarang ni kita dah cantum semua bahagian baju. Kita nak cantum bahagian lapel dia pula. Yang aku cakap tadi tu. Okey. Step first. Nampak tak dia ada bahagian sambungan dia dekat sini? Kan? Sambungan dia ni kita akan letak di tengah-tengah bahagian leher baju belakang, bahagian belakang. Secara keseluruhannya, Akmal hanya mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk menghasilkan sepasang baju panjang. Okey, sekarang inilah dia hasil baju panjang kita. Jom kita cuba. Untuk kain di bahagian pinggangnya pula, ia hanya perlu diikat seperti ikatan kain batik. Jangan terlalu terikut dengan peredaran zaman sampai kita terlupa akan kita punya adat Melayu. Jangan terlampau ubah sangat fashion zaman dulu sampai jadi terlalu moden sampai kita terlupa yang kita ni masih ada adat yang kita kena kekalkan sampai sekarang. Yang lama dikelek, yang baharu didukung. Usia muda tidak menghalang Akmal untuk mengangkat dan memperagakan pakaian tradisi dahulu kala. Selain mampu menyelahkan kesopanan dan keanggunannya, usaha Akmal ini juga dilihat sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan keunikan pakaian tradisional kepada masyarakat, terutamanya golongan milenial. Jemput makan Cik Puan. IT. Kegemaran I sebenarnya. Yes. Memang tak salah lah Mira buat. Thank you. Jemput makan tu kita ada macam-macam kuih raya, ada sempit, ada tak nenas. Kita rasa bertuah sangat dapat kunjungan daripada pengacara, penyampai radio, pelakon, penyanyi yang sangat Mira hormati, Cik Puan Sarimah Ibrahim. Thank you Mira. Dah lama tak jumpa. Tetap betul. Cantik kan? Yang cakap pun apa kurangnya. Tapi Cik Puan bukan
datang berdua ke tadi? Ya, datang berdua. Dia tengah, I think, parking kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf lah. Selamat Hari Raya. Lambat sikit. Ya Allah, tak apa. Abang Faizal dah datang ni pun kita dah cukup berbesar hati dah. Kan? Inilah dia, seorang lagi legenda industri yes. tanah air. Faizal Hussein. My old friend from before, but not old. We are both old, but we don't look old, kan? Betul tak? Yes, true. Betul. Mira nak bagi Abang Faizal dengan Cik Puan makan dulu sambil-sambil kita berborak ni kan. Jemputlah apa yang ada. Tu apa? So sambil-sambil Cik Puan makan ni, kita tanya Abang Faizal dululah kan. Sedikit mengenai pembabitan awal dalam industri. Semua sedia maklum bahawa Abang Faizal memang dah berkecimpung dalam bidang seni sejak kecil lagi. Tapi sebenarnya lah kan, kita nak tahu Abang Faizal memilih kerjaya sebagai anak seni disebabkan minat ataupun desakan ibu bapa yang juga nama besar dalam industri ketika itu. Sebenarnya perasaan minat tu memang tak ada daripada kecil. Tapi experience untuk menjadi anak pelakon terkenal tu dah memang biasa daripada kecil. Jadi ayah dengan mak saya ketika diorang kerjaya diorang masih tengah berjalan lagi, jadi dapat belajar dekat situ. Tapi perasaan minat untuk jadi pelakon tu sebenarnya memang tak ada. Kalau macam pelakon-pelakon Merdeka Studio dulu, bila ada babak-babak yang membabitkan kononnya dia masih kecil-kecil, production ataupun director memang selalu akan turuh pelakon tu sendiri bawa anak lelaki dia orang kalau ada. Sebab dia nakkan muka yang sama lah kan. So memang dah disebabkan tu ada dalam 2, ada dalam 3 filem black and white yang pernah saya lakonkan masa kecil-kecil lah. As hero ni masa dia muda. So kalau kita tengok balik, Mira mesti dia ada kan dekat. Betul. Tak perasan. Tapi full time tu boleh dikatakan selepas SPM lah. Dah di offer untuk jadi pelakon hero filem masa tu. Zaman tu tahun 84. Dan berterusanlah sehinggalah ke hari ini. Maknanya bukan minat, bukan desakan ibu bapa, dapat offer, lahir sendiri. Baiklah, seperti yang kita tahu, Cik Puan mula mengacara sejak belasan tahun. 18. Dan 18 tahun. Dan kini berjaya hingga ke peringkat antarabangsa. Tahniah Cik Puan. Thank you. Terima kasih. Kita cuba. Hashtag sis cuba. Sis cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Nak dapat ejen pun, setakat nak dapat ejen, belum dapat job lagi. Ejen, satu cabaran yang sangat besar. Sebagai artis dari Asia, kita nak mengembangkan kerjaya keluar ke peringkat international, agak sukar. Sebab kat sana, semua pandai berlakon. Sekolah-sekolah berlakon semua melambak kat sana. Rupa semua cantik-cantik, handsome-handsome. So, bila kita pergi kat sana, kita kena prove lebih pada diorang apa kelebihan kita sebenarnya. Itu jadi cabaran dia. Sebab kita dah terlalu selesa kat Malaysia. Mungkin kita dah terkenal, kan? Orang dah kenal kita. So, kita rasa macam selesa. 5 kali nak kena audition, baru dia nak tengok kita pun. Tu pun duduk rumah tunggu, dapat tak email. Banyak apply ni. Satu dapat offer. Nanti kita nantikan the next step, iaitu audition pula. Dan insya-Allah kita doakan semuanya dipermudahkan. Dan Mira percaya itu bukan satu laluan yang mudah kan. Baiklah, sebenarnya kita ni bersantai-santai nak berborak sebenarnya tentang pengalaman raya macam dulu-dulu. Abang Faizal, ada tak kenangan raya yang paling Abang Faizal dan Cik Puan rindu dan ingat sampai hari ini? Oh, yang paling ingat sekali masa kecil-kecil dulu. Kalau tiap-tiap kali bila nak raya je, nanti adik-beradik akan ada tugas masing-masing. Jadi tugas saya mesti lap abuk-abuk dekat almari, rak-rak. Kemudian nanti arwah bapa tu dulu dia bekas peninju. Jadi dia ada banyak trofi-trofi yang letak dekat atas rak tu. So just imagine trofi itu tiap trofi nak kena kilatkan. Memang teringat lah. Kalau tak kilat kena marah tak? Marah lah. Kena tinju terus. Tapi memang itu yang paling ingat sekali. Tapi bila dah sejak dah berkahwin ni, ada satu tugas baru. Tugas tu kira masak ketupat tiap tahun. Jadi bayangkan untuk nak masakkan ketupat untuk satu keluarga yang besar. Kemudian hari nak masak ketupat tu kena sediakan tungku dia,
masak tu bukannya dekat rumah kampung, dekat rumah perumahan je. Jadi dekat garaj tempat letak kereta tu kena letak batu bata dia, kena set up lah tungku, bawa keluar dapur, special dapur untuk nak masak ketupat tu, bawa keluar yes. Semua. Tapi ketupat tu ketupat instan ke ketupat abang anyam betul. sendiri? Ketupat Wow, ada tungku-tungku tu kat situ. Ketupat je. Instan apa? Bukan memang ketupat betul. Jadi itulah tanggungjawab untuk nak jaga ketupat tu jangan sampai air tu terkering, nak kena tambah air. Rasa bangga jugalah bila hari pertama tu bila orang semua akan cek ketupat kan. Yes. Jadi bila cek ketupat tu, siapa masak ketupat tu? Abang kau lah masak. Biasanya tu kerja perempuan kan? Look, that's why Cik Puan dah bagi ni dah. Cik Puan dah bagi ni dah. Sebab semua kerja keras dia buat. Sampai sekarang buat lagi macam-macam. Bagi Cik Puan, apa kenangan raya yang tak dapat dilupakan? Banyak sebenarnya, Mira. Because kita datang dari keluarga mix. So antara mak orang Ireland, ayah orang Batu Pahat. So bayangkan perjalanan tu. That feeling bila kita nampak rumah nenek kita dapat vibe tu yang kita dah sampai dah. Sekarang lah time untuk kita relax, beraya, confirm duit raya dapat, kuih dapat, makanan sedap. These feelings mungkin orang macam benda tu biasa, but for people like us masa tu yang kena duduk luar negara, bila balik tu something yang sangat special tau. So for me, I look forward to that. Macam berapa bulan lagi berpuasa, ni berapa hari lagi, and then I think for me kad raya. Masa bersekolah kat Malaysia, melukis dapat kad raya tu something like macam oh my god. Tapi kawan-kawan kita bagi kad raya, it's like macam the best present in the world. And then another kenangan, I ingat I berbaris dekat kampung nak collect duit raya. I pergi 3-4 kali. You know, I buat timing tau. Pagi mesti dah lupa lepas lunch. Lepas tu petang tu sebelum maghrib pusing balik. Padahal semua tengok muka ni kenal. Amount sama tak dapat? Tak. Lain-lain. Makin kurang at the day. Betul. Diorang pun duit makin kurang. So those are some of the memories kot. For me. Selepas berumah tangga, bagaimana keluarga kerabat menyambut perayaan Aidilfitri? Setiap keluarga, kerabat ke tidak, ada cara dia sendiri. Ada dia punya culture, dia punya apa orang kata step by step kan. So selalunya dah kena booking lah. Maksudnya masa bulan Ramadan dah dapat tarikh. Okey, hari ni raya ni dengan keluarga ni, dengan mak mertua, bapa mertua. Yang kedua dengan saudara-saudara klasifikasi 1 bermaksud yang paling rapat yang kita. Lepas tu klasifikasi yang kedua, jauh sikit, ketiga, keempat, kelima macam sekarang ni lebih kepada kawan-kawan. So I think tak lain sangat dari segi planning. Setiap keluarga ada planning dia kan. Cuma mungkin ada sedikit formality dari segi raya pertama tu. Sebab raya pertama tu dengan keluarga yang terdekat. So bermaksud dari segi hierarki status mungkin yang lebih older dan higher ranking. So kita pun kena dress elok sikit. And then of course setiap negeri ada cara dia. Ada makanan dia yang istimewa, yang khas buat that negeri dan juga keluarga itu. Tapi perasaan jiwa raya tu still sama. We are still family. Baiklah, sepanjang bergelar artis ni kan, macam mana Abang Faizal pernah tak terima kiriman hadiah ataupun kad raya semasa sambutan Aidilfitri? Zaman-zaman dulu kira sebelum ada social media ni, sebelum ada smartphone ni, memang peminat-peminat dia akan hantar kat hari raya lah. Kerana yang peminat-peminat yang hardcore tu dia siap hantar hadiah sekali. Bila hari raya pertama tu, kad hari raya yang banyak yang bergoni-goni tu dijadikan hiasan rumah. Macam digantung, jadi macam tirai nak masuk ke dapur. Jadi dia jadi macam hiasan lah. Mira tertarik dengan pemberian hadiah. Berbentuk apakah hadiah tersebut? Hadiah tu selalu kebanyakan mostly lukisan. Yang dia orang lukis gambar artis kesayangan dia orang, kemudian hantar. Kadang-kadang ada yang sama, ada yang hidung bengok, ada yang tapi tak apa, kita terima aja semua gambar-gambar lukisan Faizal Hussein tu dan disimpanlah untuk kenang-kenangan lah. Tapi kadang-kadang dapat juga macam baju, shirt, seluar dia orang hantar. Seronok kan bila ingat balik kenangan dan betul. Waktu itu memang tak dapat dilupakan.
Okey, Mira nak kongsikan satu kisah unik mengenai budaya kiriman kad raya yang semakin dilupakan ini. Bagi Mak Jadi Mak Jeni dan Mas Faridatul Afiza Muhammad Ali, tradisi pemberian kad raya kepada keluarga, sahabat dan golongan kenamaan masih diteruskan sehingga ke hari ini. Ucapan dan rangkap pantun yang dikarang sendiri menggunakan tulisan tangan menambahkan lagi keunikan kad raya yang dikirim. Saksikan perkongsian menarik ini dalam segmen Inspirasi. Kehadapan sahabatku yang jauh di mata, dekat di hati, siang dan malam sentiasa ku ingati. Jalan menuju titi di hari Minggu kala petang. Sungguh terkilan rasa di hati, kad ku tunggu tak kunjung datang. Semoga sahabat bergembira merayakan Aidilfitri dan semoga sahabat sentiasa dilimpahi rahmat ilahi. Yang benar, Mak Jadi Mak Jeni. Suatu ketika dahulu, ramai yang berlumba-lumba mengumpul kad raya. Masing-masing rasa seronok dan teruja setiap kali mendapat kad ucapan. Siapalah gerangan pengirimnya. Semakin banyak yang diterima, semakin meriahlah hiasan dekorasi kad raya. Ingin mengekalkan tradisi yang diamalkannya, pesara berusia 68 tahun ini telah mengirim ribuan kad raya sejak 61 tahun lalu. Zaman sekolah, hobi saya ialah saya suka menulis pantun. Lepas tu saya juga suka buat karangan. Tahun 63 saya darjah 1. Tetapi bila saya tengok orang dapat kad raya, saya pun teringin juga. Cuma tak mampu nak beli zaman tu. Saya buat lukisan sendiri atas kertas, saya tukarlah dengan kawan. Budak kecil, darjah 1, darjah 2, lukis kartun. Lepas tu tulis huruf selamat hari raya, maaf saya batin. Macam tu je. Kawan yang saya suka tu kad rapat, kasih dekat dia. Bila dah bekerja, kebetulan saya bekerja tu, jabatan saya tu dipanggil Jabatan Komunikasi. Memang jabatan saya yang buat kad raya untuk syarikat dan kami hantar ke cawangan-cawangan kami daripada sampai ke Sabah dan kami hantar kad raya tu. Itu yang saya pertama tertarik tu. Sebab kad raya depan mata saya. Tiap-tiap tahun berubah dia punya corak dia. Saya tetap beli kat kedai. Sebab saya kedai banyak pilihan. Semua kad raya yang dikirim oleh Mak Jadi mempunyai keunikannya yang tersendiri. Baik-baik kata dan ucapan dalam kad tersebut dikarang sendiri menggunakan tulisan tangannya. Paling membuatkan saya terasa hati ialah bila ada golongan buat apa hantar kad raya, membazirkan kertas. Tapi yang menjadikan saya pertama seronok hantar kad raya ini, ada orang yang mengaku terus terang. Dia kata, inilah satu-satunya kad raya saya terima tahun ini. So dia gantung kat rumah dia buat pameran. Satu kad je tu. Dan ada juga yang kata gantung dekat pejabat. Kawan-kawan datang tengok belik kad tu, baca pantun saya berulang kali. Tapi yang saya terharu tu, ada 3-4 orang je lah, perempuan lah ni saya. Dia tulis, selepas 32 tahun tak tengok kad raya, ini baru tengok balik semula, dia kata. Keluarga dan kenalan rapat juga turut teruja bila menerima kad raya daripada Mak Jadi. Ucapan dan pantun 6 kerat rekaannya menjadi bukti kesungguhan dan keikhlasan seorang sahabat yang jauh di mata. Kalau dulu memang cuma boleh gantung-gantung. Sekarang ni kalau yang seorang je hantar dua kita nak gantung kat mana? Letak dari sisipkan kat rak buku je lah. Sekarang ni diorang guna digital. Saya rasa sejak tahun 91 dululah. Kadang dia bagi dalam kad tu dia berpantun. Tapi saya ni tak pandai pantun. Saya hanya jawab Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wah, saya ada lagu betul-betul menggamit kenangan daripada pengalaman saya yang lahir pada era 90-an dan juga membesar pada zaman milenial. Sambutan kad raya ini masih ada, cuma ianya semakin berkurang. Kenangan tu tak banyaklah yang disimpan. Apa kata tahun ini kita meriahkan kembali tradisi kad raya ini supaya ia dapat disematkan menjadi memori indah untuk anak-anak kita pula. Terima kasih, Dik. Tidak dinafikan, kecanggihan teknologi masa kini mampu menjimatkan masa dan tenaga dalam mengutus tanda ingatan buat keluarga dan sahabat handai. Namun, budaya mengirim kad raya ini tetap mempunyai nilai sentimentalnya.
Berbeza pula dengan kisah Mas Faridatul Afiza yang gemar menghantar kad raya kepada golongan kenamaan. Dia sanggup berbelanja lebih RM300 setiap tahun demi meneruskan tradisi yang diamalkannya sejak 8 tahun lalu. Bermulanya minat ni dari membantu suami. Suami dulu masa kat office, dia suka hantar kad raya kepada menteri-menteri dan VVIP lah. Saya hanya membantu dia untuk pergi mengepos. Lepas tu lama-lama tu dia jadi macam seronok. Bila kita hantar dapat balasan. Timbul minat bersama untuk menghantar kad raya ni, mungkin disebabkan kita kerja di pejabat pos kot. Mengirim kad raya sudah menjadi satu kebiasaan buat Mas Faridatul yang turut mendapat inspirasi daripada suaminya yang juga seorang pengumpul kad raya tegar. Mulanya saya memang suka hantar. Bila dah dapat balasan tadi, saya hanya simpan saja. Bila time nak raya tu baru keluarkan. Dan tak ada secara proper lah kita simpan. Buat kita tak kita susun elok, framekan bagian. So dia akan teruskan itu. Dia pun jadi dari situ berminat untuk untuk meneruskan legasi hobi itulah. Kalau macam sultan-sultan ni sangat-sangat eksklusif. Ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang color kuning, color biru, color putih. Sangat-sangat rare lah. Walaupun kita hantar kad raya yang biasa, so bila kita mendapat balasan yang kad raya berbagai bentuk tu, dia jadi satu keunikan yang tak dapat kita nak gambarkan. Dan dia membuatkan kita sangat-sangat happy lah. Kebiasaannya saya akan menempah kad raya ataupun poskad raya. Tapi tahun ni saya tak sempat dan saya buat DIY sikit je lah. So saya akan print bahagian dalam. Dan saya akan chop nama saya dan saya sign dan saya post. Sekarang ni kita dah ada media sosial kan. So orang dah tak nak dah hantar kad raya, tapi bagi saya bila kita guna media sosial ni, kita tak dapat nak simpan momen tu. Kadang kalau phone rosak, hilanglah ucapan tu kan. Kalau kita hantar kad raya, kita dapat kad raya, kita boleh simpan dan boleh buat kenangan. Ingin berkongsi minat yang sama, ibu kepada 3 orang cahaya mata ini berjaya menghimpunkan ramai peminat dan pengumpul kad raya dalam sebuah kumpulan melalui platform media sosial. Sebenarnya bermula dengan saya menonton siaran dekat televisyen. Macam dulu kan orang tu ada terima kad raya. Kenapa saya tak tahu benda ni? Macam mana nak hantar kad raya tu? Tak tahu nak beli stamp dekat mana. So macam ada lagi ke benda ni sekarang? Kita macam tak sangka lah benda tu masih ada lagi sampai sekarang. Biasanya kalau hari raya saya memang akan display je kad raya ni. Supaya bila tetamu datang, dia menjadi satu tumpuan. Dia kata, wah, ada lagi kad raya. Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Walaupun tidak semua kad yang dikirim mendapat balasan, segala usaha yang dilakukan masih dirasa berbaloi kerana berjaya mengekalkan tradisi yang menyimpan nostalgia terindah buat dirinya dan yang tersayang. Semoga budaya ini tetap diteruskan oleh generasi akan datang sekaligus mengekalkan tradisi yang menjadi penguat hubungan sesama insan. Sangat menarik kan. Lagi banyak kad raya sebenarnya lagi meriahlah raya kita tak tu. Tak sangka dia teruskan. Kan? That's so cool. Panjang lebar kita bercakap ni. Makan tak pun Abang Faizal. Kita bawa Abang Faizal dan juga Cik Puan pergi ke meja makan. Silakan. Tetamu lain dah sampai dah tu. So, apa kata Cik Puan dengan Abang Faizal silakan ke meja makan. Baiklah, kalau sebentar tadi kita bersama dengan 2 orang selebriti hebat. Tetamu seterusnya ini juga tidak kurang hebatnya, seorang artis versatile yang sangat Mira kagumi dalam bidang penyiaran, iaitu Norish Karman atau lebih mesra disapa NK. Apa khabar NK?
Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mira, pasti ramai yang tidak tahu kan bakat pengacaraan NK sebenarnya bermula di program Nona ini sendiri. Mungkin NK boleh kongsikan antara kenangan NK bersama Nona suatu ketika dahulu. Di hati saya dari dulu sehingga sekarang memang Nona, kerana saya adalah salah satu pelapis yang awal dalam pengacara jemputan Nona. Sebelum itu Nurmala Samsudin, kemudian session keduanya adalah saya dan beberapa orang seperti Malia Tengku Sabri, dan saya bangga untuk mengatakan sampai bila-bila hati saya senantiasa bersama dengan Nona dan TV3. Pastinya semua kenangan manislah yang saya tak dapat lupakan. Satu kali itu ketika kami diperlukan untuk melaksanakan projek peserta-peserta PJN. Dan saya ketika itu belum lagi bermastautin di Malaysia. Saya masih lagi menginap di Singapura ketika itu bersama ibu bapa. Dan arwah ayahanda saya ketika itu bersungguh-sungguh pandu kereta daripada Singapura ke Kuala Lumpur, ke TV3 untuk memastikan saya sampai dengan selamat. Dan apa-apa juga yang projek yang saya kena buat, dia usung saya ke sana sini. Itu saya rasa satu kenangan manis yang tak dapat dilupakan, terutama sekarang kehilangan arwah. Dan bila dalam Nona ni kami belajar bermacam-macam aspek menangani manusia, menangani situasi, dan saya rasa Mira sangat untung berada dalam Nona. Satu warga keluarga yang saya rasa banyak mendidik kita semua. Betul, Mira sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh NK. Memang sangat bertuah rasanya berada dalam keluarga Nona ini. Baiklah NK, kita nak tahulah bagaimana pula dengan kenangan NK raya macam dulu-dulu. Saya ibu tunggal kepada 8 orang anak. Bila kita dah ada ramai anak ni, prioriti kita adalah, keutamaan kita adalah anak-anak. Masa dulu keutamaan saya adalah ibu bapa, kemudian anak-anak ya. Setelah menjadi ibu tunggal. Tapi tahun lalu 2023 pada Jun 1 saya kehilangan ibunda saya, Syafa Salma Al-Junid, dan 11 Julai ayahanda saya tidak sabar untuk menyertai isterinya. Kemudian dia juga pergi. Jadi saya rasa tahun ini agak memilukan. Saya cuba raya untuk anak-anak saya. Dulu kita raya bila ada mak bapak tu, kita rasa sebagai seorang ibu tunggal kita tidak berpeluang bersalaman dengan seorang suami, tapi kita ada ibu bapa. Tapi sekarang saya hanya boleh bersalaman dengan anak-anak saya. Tapi hidup tu harus diteruskan. Jadi pada yang mempunyai suami itu hargai. Pada yang mempunyai ibu bapa, dakapi dan sayangilah. Demi nafas yang masih Allah pinjamkan bagi saya. Jadi saya akan teruskan kehidupan itu. Pesanan dan nasihat yang cukup memberi kesan buat Mira sendiri dan juga penonton Nona. Mira percaya pastinya anak-anak menjadi penguat semangat wanita hebat ini. Baiklah, kita ceriakan balik suasana bersama NK. Kita nak tahu bagaimana sambutan perayaan di Singapura. Adakah ianya berbeza dengan sambutan di sini? Berbeza pastinya, ada perbezaan. Kerana di Singapura ni jumlah kaum atau orang-orang Melayu ni kurang daripada yang lain. Tapi kurang tu sangat meriah. Kerana kita semua akan, waktu saya masih di Singapura dulu, kecil-kecil kita mesti semua berpakaian sedondon. Kalau keluarga ni kuning, semua akan keluar kuning. Ada keluarga tu merah, semua keluar merah. Jadi kita kalau jumpa di luar tu, Assalamualaikum. Yang ni dengan keluarga merah, keluarga kuning. Dan kalau ramai dalam family kita, macam saya ada 8 orang anak. Ada juga yang 10 orang anak atau 12 dalam satu keluarga tu naik lori. Wow. Naik lori pergi beraya. Dan bila kita ketuk ke rumah orang, tiada siapa akan marah. Adakah anak-anak di sana juga seperti di Malaysia mendapat duit raya di setiap rumah? Pastinya. Di sana duit raya tu mesti rasa macam ralat kalau tak dapat bagi duit raya pada anak-anak kecil. Malah kalau belum kahwin masih boleh dapat lagi. Dia tidak tengok umur, tapi mungkin kalau belum bernikah ada can. Macam saya dah jadi ibu tunggal, ada can lah. Baiklah, itu kalau perayaan di Singapura. Bagaimana pula kalau perayaan di Malaysia? Ada ke yang NK teringat dan terkesan sampai ke hari ini? Di Malaysia ni seronoknya kita ni bila boleh balik ke kampung, supaya anak-anak kita kenal kampung dan juga boleh bermain bunga api. Betul. Dalam keadaan yang terpelihara lah ya. Dan kita boleh menikmati masak-masak di luar rumah.
Kalau di kampung mungkin di tepi rumah tu boleh buat besar, perut besar kita boleh masak sebab saya seronok, saya suka bermasak. Jadi saya tak kisah kalau semalaman saya yang kena masak ke sampai ke pagi. Jadi di Malaysia ni saya rasa itulah kelebihannya. Masak beramai-ramai. Malam raya macam dah raya. Kadang-kadang jiran pun dah tak macam jiran, dah macam keluarga kita sendiri. Sebenarnya NK memang sangat bertuah, mempunyai banyak memori indah di Singapura maupun di Malaysia. Jadi pada saya raya itu sangat berkesan bagi saya. Menghayati untuk kehilangan ibu bapa saya dan orang-orang Palestin dan demi anak-anak saya. Saya sendiri apa-apa ada cukuplah untuk saya. Jeffrey Mejan, 45 tahun, seorang pempengaruh media sosial yang semakin dikenali ramai kerana kepakarannya memasak juadah tradisional menggunakan dapur kayu. Sebuah pondok lengkap dengan dapur dan peralatan klasik untuk memasak telah dibina bersebelahan rumahnya untuk memudahkan Jeffrey meneruskan tradisi yang diwarisi daripada nenek moyangnya. Berlatarkan suasana kampung, Jeffrey menjadikan pondok kecil ini sebagai tempat berkumpul dan beristirahat bersama ahli keluarganya, persis kehidupan masyarakat dahulu kala. Bagi Jeffrey, dia mahu sentiasa menghidupkan suasana begini agar mereka sekeluarga tidak melupakan asal-usul kehidupan di desa. Menu kegemarannya seperti sambal tahun kulit lembu dan rendang daging merupakan antara juadah yang popular dalam kalangan masyarakat Jawa ketika sambutan Aidilfitri. Dimasak dengan cara tradisional, penggunaan dapur kayu arang menambahkan lagi aroma dan kelazatan sajian ini. Okey, hari ini saya nak kongsikan resepi ataupun masakan hari raya bagi keluarga kami yang biasa kami masak sebelum hari raya lah, iaitu sambal kulit lembu, rendang daging ataupun rendang ayam. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi rendang daging ialah bawang merah, bawang putih, kerisik, cili kering kisar, santan, serai, halia, kunyit dan daging lembu. Ranting atau kayu yang digunakan mestilah berada dalam keadaan kering agar api lebih mudah untuk dinyalakan. Mula-mula kita akan masukkan bahan-bahan yang kita blend yang kita kisar. Nampak? Dia punya mengejutkan. Minyak yang betul-betul panas. Biarkan dia sampai pecah minyak. Dia banyak asap sikitlah. Serai yang dikisar haluslah. Seterusnya kita ada masukkan cili yang dikisar. Biarkan tumisannya biar dia betul-betul masak. Kalau Jawanya cakap tu betul-betul tanak supaya siapa yang makan nanti tu tak sakit perut. Biarkan bahan tumisan mendidih sehingga pecah minyak. Nampak dia semua dah garing, kita akan masukkan daging lembu. Kemudian, kacau daging lembu dan semua bahan supaya mesra dan tidak melekat di kuali. Bila daging ni kita dah kacau sebati, kita akan tutup sampailah daging ini betul-betul lembut. Lebih kurang dalam 40 minit ke 1 jam. Kita tengok selepas 1 jam daging kita, tengok dia. Wah. Bila daging ni dah lembut kita akan masukkan kerisik. Kita gaul sampai rata. Dia punya aroma dah bau. Biar kerisik tu sebati dulu. Bahan-bahannya kita akan masukkan santan. Biarkan dia menggelegak sekejap. Lepas tu kita akan masukkan garam dengan gula secukup rasa. Untuk mendatangkan dia punya aroma dia tadi, taburkan irisan daun kunyit. Rendang daging saya dah siap. Kita akan sambung menu yang kedua, iaitu sambal tahun ataupun sambal kulit lembu.
Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi seterusnya pula ialah bawang merah, bawang putih, cili padi, lengkuas, ikan bilis, asam keping, santan, gula dan kulit lembu. First kita akan tumis lengkuas. Lengkuas ni betul-betul kena betul-betul masak. Kita masukkan bilis yang dah ditumbuk lah, asam keping, kita masukkan bawang. Ini semua nak kena betul-betul masak ni. Sambal tahun ni nama je orang Jawa panggil dia sambal tahun. Tapi masak pagi, petang dah tak jumpa dah. Sambal tu habis. Ada beberapa versi lah. Setengah tempat dia letak tempe, setengah tempat dicampur dengan kerang. Ikut kawasan kalau dekat Selangor ni. Seterusnya kita akan tumis cili. Tapi memang orang suka makan sambal tahun ni betul-betul pedas. Kalau tak pedas, tak berapa syok lah kalau nak makan. Bawang tu dengan cili tu dah nampak layu. Masukkan kulit lembu yang dah diproses, dibakar, dikikis. Dia punya yang hitam tu direbus dan dihirislah sampai seperti ini jadi dia. Kita gaul betul-betul sampai rata. Kita akan tambah air supaya ia cepat lembut. Kita akan masukkan santan. Semua bahan-bahan dah sebati. Kita akan tutup lebih kurang 45 minit, 1 jam lah supaya kulit tadi ni lembut. Kita buka dan kita tengok hasilnya dah masak. Kita gaul-gaul ni semua dah lembut. Dah sesuai dihidangkan makan dengan nasi panas ataupun ketupat. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Raya. Memukul gendang pelbagai gaya amat meriah, riang gembira. Ramai bertandang di hari raya, tersenyum girang menjamu selera. Biarpun hanya bersederhana dalam mengadakan rumah terbuka, kunjungan sanak saudara dan sahabat handai sentiasa memeriahkan suasana. Lebih istimewa lagi, tetamu yang bertandang dapat menikmati juadah air tangan yang disediakan oleh Jeffrey dan keluarga. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itu dia tadi antara resepi istimewa Aidilfitri yang dimasak menggunakan dapur kayu arang. Lebih enak, lebih beraroma. Baiklah, tadi kita dah bersama dengan NK, Abang Faizal dan juga Cik Puan. Kita ada tetamu istimewa dekat sini. Kabarnya ini adalah anak-anak NK. Hai. Alah, coba. Kita bercakap-cakap bahasa makanan ni. Jamahlah. Silakan. Bismillah. Kita borak-borak ni sedar tak sedar dah nak 1 jam dah kita bersiaran. Sebelum berundur, kita sambil-sambil bolehlah memberikan kesempatan buat tetamu kita untuk sampaikan ucapan Hari Raya secara ringkas buat penonton setia Nona. Abang Faizal, silakan. Yalah, maklumlah kan. Di hari yang mulia ni saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Semoga tahun ni memberikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Amin. Amin. Silakan Cik Puan. Nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua penonton Nona, dan semoga raya ini satu raya yang tenang, bahagia dan sihat untuk semua orang. Pastikan jaga kesihatan. Baiklah, seterusnya NK. Masya-Allah. Salam Aidilfitri minal aidil wal faizin kepada semua rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia yang dapat menonton Nona. Semoga raya ini memberi barakah dan senantiasa kita berterima kasih kepada Allah atas apa yang kita ada dan senantiasa ingat kepada mereka yang berkurangan.
Terima kasih sekali lagi kepada kesemua tetamu yang sudi hadir ke Rumah Terbuka Nona hari ini. Mira dan semua kru penerbitan Nona ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman, Tuan Haji Rosli bin Mohamed dan Puan Hajah Suhana Abdul Rahman. Teruskan setia bersama kami di minggu hadapan untuk pengisian menarik dan pelbagai kisah untuk diteladani. Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Jemput makan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa.